Hai YouTuber, kita kembali bersama lagi di channel Skoppo. Semoga anda terhibur. Sebelum kalian mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Cerita ini berlaku ketika aku kerja dengan kawan kepada pakcik aku, iaitu peniaga sate. Kami pula berniaga selepas solat maghrib hingga lebih kurang jam 11 malam setiap hari di salah sebuah bandar di Singapura. Yang membuat aku pelik dengan bos aku ini adalah tak kira sate yang kami jual itu habis atau tidak, upah untuk aku tetap tak lebih kurang $50 setiap hari. Sampai pernah terjadi sate kami habis satu ikat saja, tetapi upahnya tetap sama. Sampai aku sendiri pula yang segan. Yelah, sate tak habis tapi upah tetap kencang. Bos aku tak rugi ke? Nak dijadikan cerita, pada satu hari tu rasa kecurigaan aku dah tahap maksimum, sampai dah tak tertahan dah orang cakap. Jadi aku pun terus bertanya dengan bos aku, "Bos, kau upah aku banyak ni, kau tak rugi ke?" Dengan selamba je bos aku jawab, "Tak pun. Lagipun duit aku masih banyak dan takut kena makanan naik pula nanti." Terus rasa kecurigaan aku bertambah dan membuat aku ingin tahu apa sebenarnya bos aku kerja ni sampai dia cakap macam tu. Dalam kepala otak aku fikir bos aku ni tokan dadah je masa tu. Jadi aku pun bertanya lagi, macam mana bos ada duit sebanyak tu? Apa rahsia bos? Bos aku hanya tersenyum dan terus mengabaikan aku. Aku jadi tidak puas hati dan terus memujuknya lagi untuk memberitahu aku apa rahsia dia sebenarnya. Akhirnya dia mengajak aku untuk mengikutnya selepas pulang kerja nanti, kalau aku benar-benar nak tahu. Kerana rasa nak tahu sangat, aku pun setuju je masa tu. Selepas selesai kemas semua barang, bos mengajak aku ke suatu tempat. Katanya, "Kau ikut aja, nanti kau tahu juga." Selepas mendengar dia cakap macam tu, aku hanya mengaku saja. Lagipun aku juga yang beria nak tahu tadi. Sampailah kami di suatu tempat yang agak sunyi dan gelap. Hati aku tiba-tiba jadi tak sedap pula. Aku mengajak bos aku balik, tapi dia menolak. Katanya tadi aku yang nak ikut sangat, tapi bila dah sampai ajak balik pula. Dia juga meminta aku keluarkan pemegang sate yang kecil serta sate yang berada dalam plastik hitam. Aku pun aku saja. Selepas hidupkan arang, aku pun membuka plastik hitam tadi. Sekali keluar bau yang amat kuat dari dalam plastik tersebut. Rasa macam nak muntah pun ia juga. "Bos, sate apa ni?" tanya aku. "Itulah namanya sate gagak. Dah, jangan banyak tanya, bakar aja," jawab bos aku sambil membakar lilin merah dan disusun di sekeliling kami. Sekali lagi aku terpaksa akur lalu membakar sate tersebut. Dalam masa aku membakar tu, tiba-tiba bos aku memberi amaran supaya tidak muntah atau pengsan jika ada sesiapa yang datang nanti. Tiba-tiba aku rasa lain macam selepas dengar amaran bos aku tu. Aku hanya menganggukkan kepala sebagai tanda faham. Selang berapa minit kemudian, tiba-tiba angin bertiup membuat suasana ketika itu menjadi sejuk dan seram sebab kedengaran bunyi nyalakan anjing yang sambung menyambung. Bulu roma aku entah kenapa naik secara tiba-tiba. Terasa seakan-akan ada sesuatu yang merhati kami. Jantung aku berdegup dengan kencang. Mula terbit peluh-peluh jantan di dahi aku. Mata aku jadi tak tentu arah, seakan-akan mencari sesuatu yang aku sendiri tak tahu. Tiba-tiba muncul seakan suatu bayangan seorang wanita di hujung jalan menuju ke arah kami. Bos aku menguis siku aku lalu mengingatkan aku agar tidak muntah atau pengsan. Bayangan tadi semakin mendekati kami. Semakin dekat bayangan itu, semakin kuat pula aku rasa suatu aura yang membuat aku pening dan terasa hendak muntah. Sampailah bayangan tersebut berada di hadapan kami. Aku hanya terduduk dan terdiam 1000 bahasa. Bukan kerana aku takut untuk melihat wajah wanita itu, tapi aku jadi tak tahan dengan aura yang dikeluarkan oleh wanita itu.
bos aku menghulurkan sate-sate yang sudah siap dibakar kepada wanita itu. Wanita itu melahap ke semua sate tersebut seperti orang sudah berapa hari tak makan. Selepas habis ke semua sate tadi, wanita tadi melempar berapa helai duit ke arah kami. Aku dan bos hanya berdiam diri saja sampai wanita itu tidak melempar lagi. Aku cuba memberanikan diri untuk melihat wajah wanita itu. Betapa terkejutnya aku setelah melihat wajah wanita itu. Wajahnya sangat hodoh, matanya merah menyala dan bertaring juga. Wanita tersebut tertawa lalu gaib secara tiba-tiba. Suasana menjadi normal semula. Aku pun muntah sepuas hati aku setelah semuanya selesai. Bos aku mengutip semua duit yang dilempar wanita tadi dan mengemas semua peralatan tadi kerana aku sudah tidak larat untuk melakukannya. Aku hanya duduk saja di dalam kereta. Di dalam kereta juga kami mengira duit tersebut lalu meletakkannya di dalam dashboard. Lebih kurang $2,000 jugalah duit tu. Jika ditukar ke dalam duit Malaysia, waktu tu lebih kurang dalam 3,000 atau 4,000 jugalah. Selepas peristiwa tersebut, aku sudah tidak mengikut bos aku membuat sate gagak. Aku hanya bantu dia jual sate kepada manusia saja. Seingat aku, itulah kali pertama dan kali terakhir pengalaman aku mengenai sate gagak. Sampai di sini saja cerita aku kali ini. InsyaAllah aku akan kongsikan pengalaman aku yang lain pula di lain hari.